Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan membentangkan mengenai tajuk harta intelek. Okey. Sebelum tu saya memperkenalkan diri, saya Nurul Najihah binti Muhammad Nazri, nombor matrik 074109, bersama rakan-rakan saya iaitu Rabiatul Adawiyah binti Osman 074098, Intan Aliana Shiva binti Nurdin, nombor matrik 073958, dan Nur Insyirah binti Nazari 073963. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, saya akan menerangkan dahulu apa definisi, apa yang dimaksudkan dengan harta intelek. Harta intelek atau dalam bahasa Inggerisnya kita panggil intellectual property, IP. Harta intelek ni dia merupakan hasil cipta berasaskan fikiran seseorang. Contoh inovasi kan, ciptaan inovasi, reka bentuk produk, simbol, nama, imej, karya muzik, sastra dan seni. Dan harta intelek ni juga dia ada dalam bidang undang-undang, dia merujuk kepada hasil kreativiti manusia. Macam tadi dah, hasil berasaskan daripada pemikiran seseorang. Jadi ada yang cipta benda baru kan, inovasi. Sama jugalah, dia merupakan hasil kreativiti manusia yang merangkumi pelbagai perkara seperti contoh saya sebut tadi apa? Muzik, ada terlibat ni dalam karya sastra atau seni. Macam apa? Muzik, sastra dan seni. Lagi reka cipta, inovasi tadi, simbol, kan, reka bentuk dan simbol. Lagi nama, imej dan reka bentuk yang digunakan dalam perniagaan, termasuk hak cipta, cap dagangan, paten dan hak lain yang berkaitan. Jadi harta intelek ni dia mempunyai nilai komersial. Kita boleh pasarkan apa yang kita telah hasilkan, apa yang telah dicipta. Jadi itu ialah harta intelek maksud secara umum lah. Jadi kita tengok hak cipta terpelihara ini merujuk kepada hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik bahan berhak cipta dan terdapat panduan yang mengehadkan serta mengiktiraf hak undang-undang untuk mengguna bahan yang berhak cipta. Yang kedua, hak eksklusif yang diberikan oleh undang-undang kepada pemilik untuk mengawal penggunaan karya, bahan cetak, filem dan klip video bagi satu tempoh yang ditetapkan daripada pemiliknya untuk apa jua cara pun. Yang terakhir, undang-undang yang melindungi hak cipta ialah Akta Hak Cipta 1987. Jadi, harta intelek ni kita perlu lindungi. Setiap orang mempunyai harta intelek sendiri. Everyone has an IP inside. Ada idea ataupun kreativiti untuk menghasilkan sesuatu. Jadi, kita kena sama-sama lindungi harta intelek seseorang ataupun harta intelek kita sendiri. Inilah, jadi kita lindungi dengan apa? Dengan adanya hak cipta terpelihara, adanya undang-undang yang melindungi hak cipta kita tu, iaitu di bawah Akta Hak Cipta 1987. Jadi harta intelek ni dia ada banyak contoh, dia ada banyak jenis seperti paten, reka bentuk perindustrian, hak cipta, lagi apa? Geografi, petunjuk geografi dan cap dagangan. Ada banyak lagi yang lain. Jadi benda-benda jenis-jenis ini akan diterangkan oleh kawan saya yang seterusnya. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Jadi sekarang saya akan menerangkan apakah jenis-jenis harta intelek. Harta intelek ni dia terbahagi kepada dua. Satu adalah harta perindustrian, satu lagi adalah hak cipta. Okey. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan harta perindustrian ni?
harta perindustrian ini dia ada 4 jenis. Okey, jadi jenis yang pertama untuk harta perindustrian ni adalah patent. Okey, jadi apa dia patent ni sebenarnya? Okey, patent ni adalah dia merupakan satu hak eksklusif untuk sesuatu ciptaan. Contohnya macam ciptaan baru ataupun inovasi. Jadi kalau kita ni buat satu inovasi ataupun satu ciptaan baru, jadi kita boleh patentkan benda tu supaya tak ada orang yang boleh copy kita punya hasil kerja macam tu. Okey, jadi yang kedua adalah cap dagangan di bawah harta perindustrian ni. Okey, cap dagangan ni adalah tanda yang membezakan sesuatu barang ataupun perkhidmatan sebuah perusahaan daripada perusahaan yang lain. Okey, jadi contohnya apa? Contohnya seperti McD dengan KFC. Okey, kita tahu kan McD dengan KFC tu adalah dua branch yang maksudnya samalah, dia menjual fast food dan dia menjual dia punya main makanan dia adalah ayam. Tetapi mereka berdua ni berbeza dan boleh dibezakan dengan cap dagangan macam tu. Okey, jadi yang ketiga di bawah harta perindustrian ni adalah reka bentuk industri. Okey, jadi apa yang dimaksudkan dengan reka bentuk industri ni? Okey, reka bentuk industri ni adalah ciri bentuk raja atau nilai yang melalui apa-apa proses atau cara perindustrian. Okey, contohnya macam BlackBerry dengan DSLR. Jadi kebanyakannya macam barang elektronik lah macam tu. Okey, yang terakhir adalah yang keempat, iaitu petunjuk geografi. Okey, petunjuk geografi ni dia merupakan maksud dia adalah tanda pada produk yang mempunyai asal geografi tertentu. Macam tu. Okey, jadi kita pergi pada jenis harta intelek yang kedua, itu adalah hak cipta. Maksud hak cipta ni adalah hak eksklusif yang diberikan oleh undang-undang kepada pemilik untuk mengawal penggunaan karya, bahan cetak, filem dan klip video bagi satu tempoh yang ditetapkan oleh pemiliknya untuk apa jua cara pun macam tu. Jadi untuk hak cipta ni, perlindungan ni diberikan kepada karya sastera, muzik, seni, filem, rakaman bunyi, siaran dan juga terbitan. Okey, dan hak cipta ni pun ada syarat-syarat dia juga. Okey, jadi apa syarat-syarat hak cipta ni? Syarat-syarat hak cipta ni yang pertama adalah usaha yang cukup untuk menjadikannya sebagai karya asli. Jadi bukan senang-senang lah kita nak dapat hak cipta ni. Sebab dia perlukan usaha yang betul-betul gigih untuk pastikan benda tu adalah karya asli kita. Yang kedua adalah karya tersebut tertulis ataupun direkod. Okey, jadi syarat yang ketiga pula, penciptanya merupakan orang yang berkelayakan atau karyanya telah diiktiraf di Malaysia atau mula-mula diterbitkan di Malaysia. Okey, jadi untuk dapatkan hak cipta kat Malaysia ni, karya tu kena diterbitkan di Malaysia. Macam tu. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rabi'ah Rawiyah binti Osman akan meneruskan tentang isu-isu yang timbul dalam menguruskan harta intelek. Yang pertama adalah isu salah guna logo, tanda nama atau maklumat sesuatu produk. Okey, kalau kita tahu logo ni menunjukkan yang sesuatu benda itu adalah milik seseorang ataupun berasal dari negara tertentu. Jadi kita boleh tengoklah kalau Malaysia, di dalam Malaysia sendiri kita mempunyai logo yang tersendiri, iaitu Jata Negara. So, kalau Jata Negara ni adalah logo yang mewakili negara Malaysia. Jadi di Malaysia, selain dalam Raja Perlembagaan seperti Malaysia dan United Kingdom, kerajaan menjalankan kuasa atas nama Kebawah Yang Maha Mulia Raja. Maka itulah mengapa Raja sering menunjukkan detik-detiknya di bawah kedaulatan. Maksudnya, sesuatu jata itu boleh digunakan secara officially, secara formal daripada raja. Selain daripada raja, hanya kerajaan kita saja yang dibenarkan menggunakan jata negara.
Dan di Malaysia menggunakan jatan negara tanpa kebenaran, maksudnya menggunakan logo kerajaan Malaysia itu tanpa kebenaran dianggap sebagai satu kesalahan yang boleh dihukum di bawah Akta Lambang dan Nama 1963. Jadi kenapa kita perlu lindungi logo-logo ataupun ianya menjadi isu dalam harta intelek ni? Kerana sekiranya logo itu digunakan dalam perkara, dalam sesuatu perniagaan ataupun dalam penjualan buku ataupun dalam satu perniagaan, satu produk yang menunjukkan sekiranya ada logo jatan negara tu menunjukkan raja ataupun kerajaan menyokong produk itu dikeluarkan, mendapat sokongan raja dan kerajaan Malaysia. Padahal logo tu, padahal produk yang dikeluarkan tidak mendapat sebarang apa-apa sokongan ataupun persetujuan daripada kerajaan Malaysia. Jadi sekiranya orang yang tertipu dengan logo yang digunakan, dia akan mempercayai suatu produk yang dibeli itu mendapat sokongan daripada raja. Jadi dia tidak ragu-ragu. Sama juga seperti logo halal. Sekiranya logo halal itu disalahgunakan, bermaksud ia boleh menipu banyak masyarakat untuk membeli makanan yang tidak halal sebenarnya, tapi logo itu diletakkan tanpa menggunakan prosedur yang sebetulnya. Jadi masyarakat akan yakin untuk membeli sebab adanya logo halal tersebut. Jadi itu isu yang timbullah dalam harta intelek ni. Yang kedua adalah penyalahgunaan teknologi dan media sosial, live show, rakaman, penyebaran bahan-bahan visual atau audio. Maksudnya kalau dalam dunia teknologi ni, kita tak boleh sewenang-wenangnya kita ambil ambil video orang lain tanpa kita kreditkan kepada orang yang pemilik tersebut, pemilik yang mengeluarkan posting ataupun mengeluarkan video yang dilakukan yang menjadi milik dia sendiri. Kita tak boleh sewenang-wenangnya ambil, download dan repost menjadi kita punya kita punya kepunyaan, kita punya milik. Yang ketiga adalah pencurian idea dan karya. Yang ni adalah isu-isu seperti contoh video cerita rompak. Sekarang ni kalau kita tengok video movie-movie yang telah dirakam, macam movie-movie di panggung yang movie-movie yang di panggung, kadang-kadang ada segolongan orang yang mengeluarkan movie tersebut lebih awal sebelum ditayangkan di panggung. So itu dikira pencurian idea dan karya, kerana idea yang dikeluarkan tu bukan milik dia, milik orang lain, tetapi dia mengambil itu sebagai miliknya untuk meraih keuntungan. Ini berkaitan dengan hal intelek, ialah mengeluarkan semula sebahagian ataupun keseluruhan bahan dalam bentuk tayangan, mempamerkan, mengedarkan kepada orang awam. Contoh saya cakap tadilah, contoh lagu-lagu yang baru dikeluarkan ataupun movie-movie yang baru dikeluarkan, kita mengambil sebahagian daripada harta intelek tersebut untuk disebarkan kepada awam untuk meraih keuntungan. Jadi itu adalah satu kesalahan yang besar lah, sebab effort yang sebenar yang diberikan daripada effort idea, effort rakaman yang disediakan daripada orang yang pemilik yang utama tu jatuh kepada orang yang salah. Yang kedua, hak cipta buku teks dipegang oleh penerbit. Isu salah guna dokumen asal. Ini adalah
satu isu besarlah hak cipta buku teks dipegang oleh penerbit, salah gunakan dokumen asal. Yang nombor 3, mengimport artikel untuk tujuan perniagaan tanpa mendapat lesen pemilik hak cipta. Mengimport artikel atau artikel untuk tujuan perniagaan. Maksudnya orang mengambil hasil kerja orang lain untuk dieksposkan ataupun dijualkan ataupun untuk dipromosikan kepada orang lain tanpa mendapat mendapat lesen pemilik hak cipta. Jadi sesuatu benda itu untuk mendapatkan lesen pemilik hak cipta mestilah didaftarkan di bawah MyIPO. Jadi sekiranya sesuatu harta intelek itu telah didaftarkan di bawah MyIPO, jadi MyIPO akan memberikan perlindunganlah kepada harta intelek tersebut. Yang keempat, perisian cetak rompak yang berluasa dijual dengan harga yang lebih murah. Yang saya cakap tadi, CD ataupun video link yang dikeluarkan tanpa kebenaran, mendapatkan view yang ramai daripada orang lain. Sebagai contoh, macam kalau kita pergi panggung, kita tengok cerita baru Mat Kilau yang baru dikeluarkan dan kita rakam, kita membuat satu kesalahan, iaitu merakam cerita tersebut daripada awal hingga akhir dan kemudiannya kita upload di YouTube untuk meraih view yang ramai. Sebab kalau kita tahu YouTube ni kalau dia mempunyai view yang ramai, dia akan memberikan sedikit keuntungan lah kepada individu yang mengepost yang postingkan video tu. Okey, nombor 5 adalah permohonan untuk guna bahan terlalu banyak dan bayaran tinggi. Okey, jadi ini salah satu hak intelek yang menjadi salah satu isu lah, sebab sekiranya ada apps yang digunakan seperti apps yang digunakan untuk mengakses bahan-bahan ini memerlukan bayaran. Contohnya, kita nak baca satu artikel, kita perlu subscribe ataupun kita perlu bayar secara bulanan untuk kita baca artikel tersebut ataupun kita mengakses kepada video. Jadi ini merupakan salah satu hal intelek yang menjadi satu cabaran juga kepada guru-guru semasa guru-guru untuk melakukan PDPC. Sebagai contoh, macam Google Meet. Google Meet sekiranya seseorang guru tu ingin melakukan kelas, dia Google Meet melimitkan penggunaan Google Meet tu sehingga 1 jam saja. Jika Google Meet tu hendak dilakukan lebih daripada 1 jam, memang guru tersebut dikehendaki untuk membayar apps Google Meet tu supaya menjadi lebih supaya Google Meet tu boleh digunakan tanpa ada had. Jadi itu merupakan salah satu cabaran kepada guru dalam hal intelek. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meneruskan perbincangan ini dengan isu dan cabaran guru dalam melaksanakan PDP. Baiklah, yang pertama adalah akses kepada bahan yang sukar dan juga terhad. Seterusnya adalah bahan yang berlesen terlalu mahal ataupun proses untuk permohonan bahan tersebut terlalu banyak dan prosedurnya terlalu lama. Yang ketiga adalah capaian kepada bahan cetak rompak adalah lebih mudah dan murah jika dibandingkan dengan bahan yang asli daripada MyIPO. Dan seterusnya adalah sukar bagi seorang guru untuk kita kenal pasti bahan itu asli ataupun cetak rompak. Jadi sekiranya guru tersilap langkah, guru mungkin terambil bahan daripada cetak rompak. Yang terakhir adalah terpaksa membina bahan sendiri dan makan masalah untuk
guru tersebut meneruskan PDP dengan menggunakan bahan sendiri. Seterusnya adalah cabaran guru dalam menangani isu harta intelek. Baiklah, sekiranya guru melaksanakan ataupun menginovasi satu perkara, maka guru tersebut perlulah mendaftar produk inovasi tersebut dalam MyIPO. Jadi apabila guru tersebut meletakkan barang tersebut ataupun mendaftar dengan MyIPO, jadi ini adalah cabaran yang perlu ditangani dalam konteks harta intelek. Baiklah, yang pertama adalah permohonan meminta kebenaran dan mengambil masa yang terlalu lama. Prosedur itu terlalu panjang dan terlalu sukar. Yang kedua adalah kos membeli item yang terlalu mahal. Yang ketiga adalah accessibility yang mudah didapati di internet daripada orang lain lah. Dan yang terakhir adalah kebebasan mencetak bahan adalah di luar kawalan guru. Maksudnya untuk bahan inovasi tersebut daripada guru ni menjadi cetak rompak juga adalah di luar kawalan guru. Seterusnya, apabila berlaku sesuatu, kos guaman dan mahkamah adalah terlalu tinggi untuk kita fight balik. Dan yang kedua adalah kurang kesedaran dan pendedahan pada peringkat orang awam. Seterusnya adalah kemajuan teknologi dalam meniru semula reka cipta adalah tinggi dan tidak terkawal. Yang terakhir adalah permintaan yang tinggi daripada masyarakat yang menyokong barangan tiruan ataupun cetak rompak yang lebih murah. Jadi apabila seorang guru menghasilkan suatu bahan inovasi dan didaftarkan, jadi disebabkan oleh permintaan yang terlalu tinggi daripada masyarakat, maka barangan cetak rompak ataupun barangan tiruan tersebut adalah lebih mudah untuk didapati. Seperti yang kita bincangkan sebentar tadi, adalah accessibility untuk bahan cetak rompak tu adalah lebih mudah dan juga lebih murah. Baiklah, seterusnya adalah tindakan guru dalam menangani isu ini adalah yang pertama, guru dan juga pihak pentadbiran sekolah haruslah memastikan isu hak cipta ini diambil kira dalam apa-apa tindakan, khususnya dalam projek inovasi yang dilaksanakan oleh guru tersebut, sekolah ataupun anak murid tersebut. Jadi yang kedua adalah guru perlu memastikan bahan ataupun bahan bantu belajar yang digunakan adalah bahan yang dikenal pasti dari aspek yang berautoriti. Maksudnya guru tak boleh ambil bahan-bahan cetak rompak untuk dijadikan sebagai bahan bantu mengajar, kerana ini adalah salah di sisi undang-undang. Dan yang ketiga adalah guru bertanggungjawab mempatenkan hasil karya sendiri bagi mengelakkan isu hak cipta. Jadi apabila guru melaksanakan suatu produk dan dilakukan inovasi terhadap produk tersebut, maka guru tersebut harus mendaftarkan dan mempatenkan hasil karya tersebut bagi mengelakkan isu hak cipta. Dan yang terakhir adalah pendedahan kepada para pelajar mengenai harta intelek. Maka guru perlu, sekiranya guru mengadakan program-program inovasi, guru perlu memberi pendedahan kepada murid tentang harta intelek dan juga akta-akta yang dikuatkuasakan di dalam penggunaan harta intelek. Jadi sekadar itu sahaja perbincangan dari kumpulan kami mengenai isu harta intelek dan juga cabaran-cabaran yang dihadapi dalam PDP yang dihadapi oleh seorang guru. Maka dengan itu berakhirlah perbincangan kita pada hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Rabatul Adawiyah binti Osman. Pada perbincangan kali ini kumpulan kami akan membentangkan apa itu harta intelek. Jadi seperti mana yang telah dibincangkan oleh kumpulan kami, harta intelek ni jika kita nak faham adalah intellectual property yang melibatkan perlindungan yang diberikan kepada ciptaan intelektual yang berkaitan dengan karya dan sastra dan seni, logo dan simbol serta nama dan imej. Jadi pada perbincangan yang lepas saya telah memberitahu isu-isu yang timbul dalam harta intelek. Salah satunya adalah salah gunaan simbol. Jadi pada kali ini saya akan memperkenalkan MyIPO, iaitu satu badan berkanun yang memberikan perlindungan serta kesedaran kepada masyarakat untuk
harta intelek ini dilindungi dan kesedaran agar masyarakat tidak sewenang-wenangnya menciplak hasil karya orang lain. Jadi apa itu MyIPO adalah satu perbadanan harta intelek Malaysia yang telah ditubuhkan pada 3 Mac 2003 dengan berkuat kuasanya Akta Perbadanan Harta Intelek Malaysia 2002. MyIPO adalah sebuah badan berkanun yang bertanggungjawab ke atas pentadbiran dan pembangunan sistem harta intelek serta bertindak sebagai agensi kerajaan di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sari Hidup KPDN. Jadi dia berfungsi untuk sebagai badan berkanun yang melindungi harta intelek yang melibatkan pelbagai senilah tadi yang seperti saya cakapkan, seperti simbol, karya sastra, seni. MyIPO mentadbir dan menguatkuasakan perundangan harta intelek yang terdiri daripada Akta Cap Dagangan 2019, Akta Paten 1983, Akta Hak Cipta 1987, Akta Reka Bentuk Perindustrian 1996, Akta Reka Bentuk Susun Atur Litar Bersepadu 2000, Akta Petunjuk Geografi 2000 dan peraturan-peraturan di bawahnya. Jadi MyIPO merupakan agensi tunggal yang menyediakan perkhidmatan pendaftaran harta intelek di Malaysia. MyIPO turut mengadakan program-program kesedaran mengenai kepentingan perlindungan harta intelek dan menyediakan latihan harta intelek yang dikendalikan oleh Akademik Harta Intelek. Jadi pada perbentangan kali ini kita akan mengenal dengan lebih lanjut apa itu harta intelek, objektif yang ingin disampaikan, kesedaran yang ingin diberi dalam perbentangan kali ini. Assalamualaikum dan hai. Okey, nama saya Intan Syuhutinuddin. Okey, jadi sebelum ni kau sudah terangkan apakah itu MyIPO. Jadi sekarang saya akan menerangkan apakah objektif MyIPO. Okey, yang pertama objektif MyIPO adalah untuk memperkukuhkan perundangan harta intelek. Maksudnya kat sini dengan adanya MyIPO ni, undang-undang berkaitan harta intelek ni lebih terjamin lah macam tu. Dan objektif yang kedua untuk MyIPO ni adalah untuk menyediakan khidmat nasihat harta intelek. Maksudnya kat sini MyIPO pun dia dah sediakan macam khidmat nasihat lah berkaitan dengan harta intelek kalau kita tak tahu apa-apa macam tu. Dan yang ketiga, dia menyediakan juga maklumat harta intelek yang lengkap dan mesra pengguna. Sekiranya kita ni tidak mengetahui maksudnya dengan lebih mendalam berkaitan harta intelek tu, so kita boleh rujuk MyIPO ni. Okey, jadi yang keempat, objektif MyIPO ni adalah untuk menggalakkan program kesedaran awam mengenai kepentingan harta intelek. Dan yang terakhir, objektif MyIPO ni adalah untuk mewujudkan sistem pentadbiran yang cekap dan berkesan. Okey, itu antara objektif MyIPO. Baiklah, saya akan terangkan visi dan misi untuk harta intelek. Okey, visi adalah untuk menjadikan sebuah organisasi harta intelek yang terbaik. Dan misi untuk harta intelek pula adalah untuk menyediakan infrastruktur perundangan yang kukuh dan sistem pentadbiran yang cekap ke arah meningkatkan kreativiti dan eksploitasi harta intelek. Okey, sekarang kita lihat kepada harta intelek yang boleh didaftarkan. Okey, kat sini ada 6 harta intelek yang boleh didaftarkan. Antaranya yang pertama, cap dagangan atau dalam bahasa Inggeris kita biasa panggil trademark. Yang kedua, hak cipta, copyright. Yang ketiga, reka bentuk perindustrian, paten dan perbaharuan utility. Yang kelima, petunjuk geografi. Yang keenam, reka bentuk susun atau lita bersepadu. Jadi, keenam jenis harta intelek ni boleh didaftarkan bagi inovasi. Okey, sekarang saya paparkan beberapa contoh untuk reka bentuk susun atur lita sepadu. Okey, kalau kat sini kita nampak ni contoh harta intelek inovasi ataupun pemikiran idea seseorang mengenai reka bentuk susun atau lita bersepadu. Jadi lita ni kita boleh daftarkan
sebagai kita punya harta intelek. Okey, ni boleh bacalah dia punya penerangan untuk definisi apa kelayakan bagi perlindungan reka bentuk ini. Adalah diterangkan dalam ni. Okey, dan kemudian ini pula contoh bagi cap dagangan. Cap dagangan ataupun trademark yang kita boleh daftarkan. Ni contoh cap dagangan USIM kan. USIM. Ni adalah contoh gambar ataupun logo yang kita boleh daftar di bawah IPO. Okey, yang ketiga ini adalah patent. Kita tengok mana contoh ni. Ni contoh patent yang boleh kita daftarkan. Apa yang tak boleh didaftarkan dan apa yang boleh didaftarkan semua diterangkan dalam gambar ni. Okey, ini pula adalah celik harta intelek bagi petunjuk geografi, geographical indication. Kat sini kalau kita tengok apa yang dimaksudkan dengan petunjuk geografi ni adalah tanda yang digunakan ke atas sesuatu produk kerana produk tersebut mempunyai kualiti dan reputasi yang boleh dikaitkan dengan kawasan berkenaan. Okey, contoh inilah Sabah Tea dekat mana? Cameron Highland kan, di sesuatu kawasan tersebut. Kalau Harum Manis ni pula di Perlis. Jadi produk-produk dua ni menjadi petunjuk geografi lah untuk sesuatu kawasan tersebut. Jadi ini pun boleh didaftarkan di bawah harta intelek sebagai petunjuk geografi. Okey, jadi itu sahaja penerangan saya mengenai visi dan misi dan juga tajuk dan juga harta-harta intelek yang boleh didaftarkan. Seterusnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Insyirah binti Nazari. Dalam perbincangan kali ini saya akan meneruskan lagi tentang cara-cara untuk mendaftar di dalam MyIPO. Baiklah, sekiranya anda adalah peniaga ataupun brand owner yang ingin mempunyai trademark ataupun logo jenama anda sendiri, maka kini kita boleh mendaftar trademark tersebut ataupun jenama tersebut dengan MyIPO. Di sini saya akan kongsikan apa itu MyIPO dan juga langkah-langkah step by step untuk mendaftar dalam MyIPO. Jadi MyIPO tu apa? Okey, MyIPO adalah Perbadanan Harta Intelek Malaysia. Adalah sebuah badan berkanun yang bertanggungjawab ke atas pentadbiran dan pembangunan sistem harta intelek serta bertindak sebagai agensi kerajaan di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. MyIPO merupakan agensi tunggal yang menyediakan perkhidmatan pendaftaran harta intelek di Malaysia. Baiklah, seterusnya kelayakan berdaftar trademark dengan MyIPO. Siapa yang layak untuk berdaftar dengan MyIPO? Baiklah, mana-mana pemilik cap dagangan sama ada warga negara ataupun bukan warga negara yang sedang menggunakan cap tersebut di Malaysia atau bercadang untuk menggunakannya boleh membuat pendaftaran dengan MyIPO. Jadi pemilik-pemilik tersebut boleh terdiri daripada orang perseorangan, persendirian, syarikat ataupun pertubuhan. Jadi apakah dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mendaftar dengan MyIPO? Yang berikut adalah dokumen yang diperlukan bagi mendaftar cap dagangan. Yang pertama adalah jenama ataupun logo dalam bentuk gambar ataupun PDF dan sebagainya. Yang kedua adalah salinan dokumen pendaftaran perniagaan SSM ataupun dokumen pemerbadanan syarikat ataupun salinan kad pengenalan. Yang ketiga adalah alamat surat menyurat. Yang keempat adalah alamat email. Dan yang terakhir adalah ringkasan produk ataupun perkhidmatan yang ditawarkan di bawah jenama yang hendak didaftarkan. Seterusnya adalah proses pendaftaran trademark jenama MyIPO. Terdapat dua peringkat ataupun dua proses pendaftaran, iaitu yang pertama adalah membuat carian jenama ataupun logo yang ingin didaftarkan. Ini bagi memastikan jenama ataupun logo tersebut tidak mempunyai persamaan ataupun trademark yang sudah didaftarkan. Bagi mengelakkan pendaftaran ditolak disebabkan oleh persamaan. Yang kedua adalah keputusan carian akan dikeluarkan sehari ataupun 2 hari, 1 hingga 2 hari bekerja. Proses carian ini tidak wajib tetapi digalakkan untuk dilakukan. Anda juga boleh melakukan carian sendiri di laman web MyIPO. Proses yang kedua adalah membuat pendaftaran dengan menghantar borang pendaftaran ke MyIPO. Proses mendaftar dan mendapatkan salinan pengesahan pendaftaran mengambil masa sehingga 1 sehingga 2 hari bekerja. Kelulusan dan sijil akan dikeluarkan oleh pihak MyIPO sekiranya sekitar 8 ke 12 bulan.
Okey, kelulusan dan sijil itu akan dikeluarkan sekitar 8 ke 12 bulan. Kelulusan boleh dipendekkan kepada 4 sehingga 6 bulan dengan membuat permohonan dipercepatkan. Bayaran tambahan akan dikenakan sekiranya ingin mendapat kelulusan yang lebih cepat, sehingga 4 sehingga 6 bulan. Jadi kadar bayaran untuk mendaftar dengan MyIPO adalah seperti berikut. Pada peringkat yang pertama, carian memerlukan akan di-charge sebanyak RM200, manakala pada peringkat kedua untuk pendaftaran akan dikenakan charge sebanyak RM1,590. Mahal. Dan nota tambahan bayaran sebanyak RM1,500 jika anda ingin membuat permohonan dipercepatkan, dan RM100 untuk sijil pendaftaran bercetak. Dan seterusnya adalah cara untuk daftar trademark jenama MyIPO. Yang pertama, hadir ke pejabat MyIPO yang terdekat ataupun berjumpa dengan ejen yang berdaftar. Dan yang kedua adalah daftar secara online dengan melayari pautan IPO online, iponline2u.myipo.gov.my/myipo. Seterusnya adalah borang daftar trademark jenama MyIPO. Ini adalah checklist borang yang perlu anda lengkapkan. Yang pertama adalah borang TM5, yang kedua adalah surat akaun sumpah, yang ketiga adalah borang 49 bagi syarikat sendirian berhad, dan salinan sah sijil SSM bagi milikan tunggal ataupun enterprise. Jadi untuk maklumat lanjut, anda boleh melayari pautan MyIPO bagi maklumat lanjut. Sekadar itu dulu perkongsian tentang MyIPO dan juga cara-cara untuk berdaftar dengan MyIPO. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.